Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Selamat menempuhi hari yang indah pada hari ini, insya-Allah. Terima kasih pendengar-pendengar semua kerana hadir ke YouTube channel Madam pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini hari Khamis 27 Julai 2023. Kepada yang berpuasa, selamat berpuasa pada hari ini dan juga esok ya. Hari ini untuk puasa Tasyu'a 9 Muharram 1445 Hijrah dan besok adalah untuk puasa Ashura 10 Muharram 1445 Hijrah. Seperti yang dikatakan oleh Abu Qatadah Al-Ansyari, Nabi Muhammad SAW ditanya mengenai keutamaan puasa Arafah dan beliau menjawab, puasa Arafah akan menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Beliau juga ditanya mengenai keistimewaan puasa Ashura. Beliau menjawab, puasa Ashura akan menghapus dosa setahun yang lalu. Banyak setahun. Jadi mudah-mudahan apabila kita puasa hari ini dan juga besok, insyaAllah kita akan dihapuskan segala dosa kita pada tahun yang lalu dan setahun yang akan datang, insyaAllah. Semoga kita ni dipilihlah oleh Allah dalam melaksanakan puasa sunnah. Okey? InsyaAllah. Jadi, itu selingan kita pada hari ini. Untuk hari ini, dapatan Madam dapatkan dari Harian Metro 13 November 2002, insyaAllah akan Madam kongsikan kisah pada hari ini iaitu bertajuk Ismail bantu bapa bina Kaabah oleh Idris Musa. Mari kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Ismail, anak Nabi Ibrahim, dengan isteri keduanya Hajar ketika bayi ditempatkan di satu lembah yang gersang. Namun berkat doa bapanya, kawasan itu bertukar menjadi subur. Di situ juga mula muncul mata air, kini dikenali sebagai air Zamzam. Nabi Ismail dibesarkan di Mekah, di pekarangan Kaabah. Apabila dewasa, beliau berkahwin dengan wanita daripada Puak Jurhum. Walaupun tinggal di Mekah, Ismail sering dikunjungi bapanya. Pada satu ketika, bapanya menerima wahyu daripada Allah supaya membina Kaabah. Perkara itu disampaikan kepada anaknya Ismail. Ismail berkata, "Kerjakanlah apa yang diperintahkan Tuhanmu kepadamu, dan aku akan membantumu dalam pekerjaan itu." Ketika membina Kaabah, Ibrahim berkata kepada Ismail, "Bawakan batu yang baik kepadaku untuk aku letakkan di satu sudut supaya ia jadi tanda kepada manusia." Kemudian, Jibril memberi ilham kepada Ismail supaya mencari batu hitam untuk diserahkan kepada Nabi Ibrahim. Setiap kali bangun, mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, lagi Maha mengetahui." Bangunan Kaabah itu menjadi tinggi dan Ibrahim makin lemah untuk mengangkat batu. Dia berdiri di satu sudut. Kini dikenali makam Ibrahim. Nabi Ibrahim sering berulang-alik mengunjungi anaknya. Pada suatu hari, beliau tiba di Mekah dan mengunjungi rumah anaknya. Bagaimanapun, Ismail tiada di rumah ketika itu, melainkan isterinya. Isteri Ismail tidak mengenali orang tua itu adalah bapa Ismail. Apabila Nabi Ibrahim bertanya isteri Nabi Ismail mengenai suaminya itu, beliau diberitahu anaknya keluar berburu.
Seterusnya, Nabi Ibrahim bertanya keadaan mereka berdua. Isterinya berkata, "Kami berdua berada dalam kesempitan." Nabi Ibrahim berkata, "Apakah kamu mempunyai jamuan, makanan dan minuman?" Dijawab isteri Ismail, "Aku tidak mempunyainya, malah apa pun tiada." Kelakukan isteri Nabi Ismail itu tidak manis dipandang Nabi Ibrahim kerana kelihatan tidak reda dengan pemberian Allah dan jemu untuk hidup bersama suaminya. Malah, dia kelihatan bersifat kedekut kerana tidak mengalu-alukan kedatangan tetamu. Akhirnya Nabi Ibrahim berkata kepada isteri anaknya, "Jika suamimu kembali, sampaikanlah salamku kepadanya dan katakan kepadanya supaya dia menggantikan pintunya." Selepas itu, Nabi Ibrahim beredar dari situ. Sejurus kemudian, Nabi Ismail pulang ke rumah dengan hati yang gembira kerana dia menganggap tiada perkara tidak diingini berlaku sepanjang ketiadaannya di rumah. Nabi Ismail bertanya isterinya, "Apakah ada orang datang menemui kamu?" Isterinya berkata, "Ya, ada orang tua kunjungi kita." Ismail berkata, "Apakah dia mewasiatkan sesuatu kepadamu?" Isterinya berkata, "Ya, dia menyuruhku menyampaikan salam kepadamu dan memintaku mengatakan kepadamu supaya menggantikan pintumu." Ismail berkata, "Dia adalah bapaku. Sesungguhnya dia menyuruhku supaya menceraikanmu, maka kembalilah kepada keluargamu." Selepas menceraikan isterinya, Nabi Ismail berkahwin lain, kali ini dengan seorang lagi wanita daripada kaum Jurhum. Isteri baru itu mendapat keredaan bapanya kerana pandai menghormati tetamu, tidak menceritakan perkara yang menjatuhkan maruah suami dan bersyukur dengan nikmat Allah. Ismail hidup bersama isteri barunya itu hingga melahirkan beberapa anak. Nabi Ismail mempunyai 12 anak lelaki dan seorang anak perempuan yang dikahwinkan dengan anak saudaranya, iaitu Al-Ish bin Ishaq. Daripada keturunan Nabi Ismail, lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keturunan Nabi Ismail juga mewujudkan bangsa Arab musta'ribah. Pada satu ketika, Nabi Ibrahim, iaitu bapa Nabi Ismail, bermimpi menyembelih anaknya itu lalu disampaikan perkara itu. Katanya, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi menyembelihmu. Fikirkanlah apa pendapatmu." Ismail lantas berkata, "Wahai bapaku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah kamu akan mendapati aku termasuk orang yang sabar." Mereka berdua berserah diri kepada Allah. Kemudian, Nabi Ibrahim membaringkan anaknya untuk disembelih dari belakang kepala supaya wajahnya tidak menyaksikan peristiwa penyembelihan itu. Lalu, Ibrahim menekankan pisau ke atas tengkuknya. Namun, pisau itu tidak memotongnya. Allah berfirman, maksudnya, "Wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya kami memberi balasan kepada orang yang berbuat kebaikan."
Sesungguhnya ini benar-benar satu ujian yang nyata dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik dari kalangan orang yang datang kemudian, iaitu kesejahteraan dilimpah ke atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk hamba kami yang beriman dan kami berikan dia khabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang Nabi yang termasuk orang soleh. Al-Quran menjelaskan apa yang disembelih Ibrahim itu adalah Ismail. Kemudian Allah memberikan khabar gembira kepada Ibrahim dengan kelahiran seorang anak lagi, iaitu Ishak. Alhamdulillah, sekian itu sahaja perkongsian Madam pada hari ini. InsyaAllah. Dah rancang ke nak berbuka puasa apa nanti? Okey, insyaAllah. Semoga kita semua tergolong dalam golongan yang diredai Allah sentiasa dan ditempatkanlah kita di dalam syurga Firdaus yang tertinggi, insyaAllah. Baiklah, itu sahaja perkongsian Madam pada hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi. Bye, Assalamualaikum.